Pada malam ni kita nak mengambil pengajaran daripada dua kisah yang ada dalam Al-Quran. Daripada dua kisah ini, antara pengajaran yang kita boleh dapat adalah teladan pada melihat keaiban diri sendiri. Sebenarnya manusia ni dia selalu melihat keaiban orang lain ataupun keburukan orang lain. Walaupun sebenarnya keburukan tu memang ada pada orang lain. Namun sebenarnya teladan yang boleh ambil daripada dua kisah yang kita akan kongsikan sebentar lagi, sebenarnya teladan pada melihat keaiban, keburukan, kelemahan diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala pihak pengurusan Masjid Al-Falah, nazir masjid, ahli jawatan kuasa masjid, barisan para imam, para muazzin, para asatizah, pimpinan masyarakat, Datuk Datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah masih lagi pilih kita untuk menjadi tetamunya, melakukan ketaatan dan juga dapat meninggalkan maksiat pun adalah satu bentuk nikmat. Nikmat bukan sekadar kita hidup, nikmat bukan sekadar kita memiliki kesenangan, nikmat bukan sekadar keluarga dan anak-anak, namun seperti mana Al-Quran sebutkan, alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami petunjuk untuk melakukan kebaikan ini. Kenapa melakukan kebaikan, meninggalkan maksiat adalah nikmat? Kerana firman Allah, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita takkan mampu melakukan sekecil-kecil kebaikan, kita takkan mampu meninggalkan sekecil-kecil maksiat laula an hadana Allah, kalaulah bukan kerana petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu seperti mana nikmat yang lain, bila kita bersyukur Allah tambah. Sebenarnya nikmat ketaatan, nikmat kebaikan, bila kita bersyukur semestinya Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Pada malam ni kita nak mengambil pengajaran daripada dua kisah yang ada dalam Al-Quran. Daripada dua kisah ini, antara pengajaran yang kita boleh dapat adalah teladan pada melihat keaiban diri sendiri. Sebenarnya manusia ni dia selalu melihat keaiban orang lain ataupun keburukan orang lain. Walaupun sebenarnya keburukan tu memang ada pada orang lain. Namun sebenarnya teladan yang boleh ambil daripada dua kisah yang kita akan kongsikan sebentar lagi, sebenarnya teladan pada melihat keaiban, keburukan, kelemahan diri sendiri. Bila kita asyik tengok keburukan orang lain, kita tak akan improve diri kita. Kita kekal pada keadaan yang sama, pada tempat yang sama. Tetapi bila manusia itu dia berhenti lihat buruk orang lain dan dia mula lihat buruk dirinya dan mula belajar lihat kebaikan orang lain, kat situ dia mudah untuk maju, untuk berdaya saing, untuk bertambah, untuk improve. Lalu inilah dua kisah yang mana pada dua kisah ini
Apakah pengajaran yang kita boleh ambil? Teladan pada melihat keaiban diri sendiri. Kisah yang pertama adalah antara kisah Nabi Ibrahim dan juga isteri pertamanya Sarah. Kisah yang Allah nukilkan dalam surah Hud, surah yang ke-11 pada muka surat 229. Pada muka surat 229 pada surah yang ke-11 surah Hud, bermula daripada ayat yang ke-69. Lalu pada muka surat 229 pada surah yang ke-11 surah Hud, pada ayat 69, firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah yang pertama. Ada dua kisah yang mana pengajaran dia adalah sama daripada dua-dua kisah. Firman Allah, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى وَلَقَدْ, dan demi sesungguhnya, ja'at, telah datang, rusuluna, utusan-utusan kami, iaitu malaikat. Malaikat telah datang kepada siapa? Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Mengapa malaikat datang kepada Nabi Ibrahim? Bil busyra, mereka sedang membawa khabar gembira untuk Nabi Ibrahim. Apakah khabar gembira itu? Nanti Al-Quran ceritakan pada ayat yang ke-71. Lalu malaikat datang berjumpa dengan Nabi Ibrahim dalam bentuk manusia, dalam rupa paras manusia, membawa khabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Maka malaikat datang dalam bentuk tetamu, qalu salama, para malaikat berkata salama, salam sejahtera untuk kamu wahai Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim bila datang tetamu, Nabi Ibrahim memang terkenal dengan sikap layan tetamu dia. Maka Nabi Ibrahim balas salam, firman Allah, qala salam, berkatalah Nabi Ibrahim pada ayat 69 surah yang ke-11 ini, salam sejahtera juga ke atas kamu wahai tetamuku. Belum sempat tetamu itu duduk lama, Al-Quran menceritakan kepada kita, fama, maka tiadalah, labitha, lamanya waktu berlalu, anja'a bi, Nabi Ibrahim telah datang membawa ijlin, daging kambing ataupun anak kambing ataupun anak lembu, hanith, yang dah siap dipanggang. Ijil adalah anak lembu yang dah siap di barbecue, yang siap dipanggang. Lalu daripada sini kita boleh belajar, Al-Quran menceritakan sikap layanan tetamu Nabi Ibrahim. Daripada perkataan fa memberi makna segera, at-ta'qib bidunil fasal, dia segera, maka, terus, segera, itu tujuan fa. Labitha, ma labitha, tak menunggu waktu yang lama, dia tak tanya pun tetamu ni siapa, datang daripada mana, kenapa, tetapi nak tunjukkan sikap Nabi Ibrahim yang memang layan tetamu. Datang tetamu, dia terus bawa keluar dia punya kambing bakar ataupun barbecue. Ini daripada sini kita boleh nampak sikap layanan tetamu yang ada pada Nabi Ibrahim yang mungkin kita boleh belajar. Kita berbeza. Kadang-kadang tetamu nak balik tu baru kita nak tanya, kau nak minum apa? Oh, nak balik dah. Alah, aku baru nak order makan. Dah nak balik, baru kita nak offer dia makan. Padahal bila dia datang, kita tak ada tanya, tak perlu tanya sebenarnya. Kita belajar daripada Nabi Ibrahim, apa yang ada, hidangkan. Kadang-kadang bila tanya sampai berminit-minit tanya tetamu, dia malu. Kecuali lah kalau benar-benar rapat. Mana ada tetamu nak cakap, tolong order pizza, tolong order KFC, aku nak air sejuk, aku nak air panas. Tetamu bila kita tanya dia, nak makan apa? Walaupun dia masih lapar, dia akan kata tak apa dah makan. Nak minum apa? Sejuk ke panas? Walaupun dia haga, dia akan kata tak apa dah minum. Itu tetamu. Lalu daripada Nabi Ibrahim kita belajar, dia jawab salam, dia tak tanya siapa. Sebab itu dia tak tahu ini malaikat. Dia tak tunggu, dia tak tanya. Dia masukkan tetamunya dalam rumah dan dia terus hidangkan makanan. Itulah dia ijlin hanith, iaitu lembu, anak lembu yang mana telah siap dipanggang, yang telah siap dibakar.
Tetapi ini malaikat tak makan. Malaikat mana makan daging panggang, barbecue dan sebagainya. Kita makan. Kita belum sempat tuan rumah jemput, kita dah habiskan. Tetapi malaikat tak makan. Maka pada ayat yang ke-70, bila Nabi Ibrahim nampak malaikat tak makan, tak sentuh jamuan yang dihidangkan, firman Allah menceritakan kepada kita pada ayat yang ke-70, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi firman Allah, falamma, maka apabila ra'a, Nabi Ibrahim melihat, aidiyahum, tangan-tangan tetamunya, la tasilu, tidak sampai, tidak menyentuh, tidak pergi, tangan-tangan mereka tidak pergi, ilaihi, kepada hidangan tadi, kepada kambing bakar tadi, kambing panggang tadi. Wa au nakirahum, lalu Nabi Ibrahim mula merasa curiga, mula merasa hairan. Siapa yang boleh tolak kambing bakar ataupun lembu, anak lembu bakar? Siapa? Kenapa mereka ni tak makan? Hidangan dah ada, kenapa tak makan? Lalu dia mula rasa curiga. Sebab pada zaman itu, kalaulah seseorang datang dengan tujuan jahat, dia takkan makan daripada hidangan orang tersebut. Zaman dulu orang jahat, dia takkan ambil makanan daripada orang yang dia nak buat kejahatan. Lalu nak menunjukkan kalau dia makan, dia terhutang budi. Lalu orang dulu kalau dia nak buat jahat pada seseorang, dia takkan ambil makanan daripada orang yang dia nak buat jahat, daripada orang yang dia nak zalimi, daripada orang yang dia nak mendatangkan mudarat dan keburukan. Zaman kita tidak. Manusia yang kita banyak bagi baiklah kadang-kala yang khianat, yang kadang-kala berlaku tidak baik. Lalu sebab itu Nabi Ibrahim merasa curiga. Wa aujasa minhum khifah, dan dia mula menyembunyikan daripada tetamu-tetamunya ketakutan. Dia mula risau, kenapa tetamu ni tak makan? Adakah tetamu ni nak mendatangkan mudarat? Adakah tetamu ini nak mendatangkan keburukan? Maka bila tetamu dia, malaikat, nampak Nabi Ibrahim gusar, Nabi Ibrahim tak kenal ini adalah malaikat. Qalu, berkatalah tetamu Nabi Ibrahim, la takhaf, jangan takut wahai Nabi Allah, jangan risau wahai Nabi Allah, inna ursilna ila qaumi Lut, sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutuskan untuk membinasakan kaum Nabi Lut. Lalu daripada sini apa yang kita boleh faham? Nabi Ibrahim dan Nabi Lut hidup pada satu zaman. Nabi Ibrahim berada di Palestin, Nabi Lut berada di kota Saddum ataupun di Laut Mati yang berada pada zaman kita. Lalu malaikat kata, wahai Ibrahim, jangan risau. Kami sebenarnya Allah utuskan, ursilna, kami dihantar, kami diutuskan oleh Allah untuk membinasakan kaum Nabi Lut. Sebelum kami pergi ke tempat Lut untuk membinasakan kaum dia, kami datang kepada kamu membawa khabar gembira, berita gembira. Lalu daripada sini kita belajar Nabi Ibrahim dan Nabi Lut hidup pada satu zaman, cumanya pada tempat berbeza. Nabi Ibrahim ada ujian dia, Nabi Lut ada ujian dia, alaihimussalatu wassalam. Maka pada waktu itu isteri dia dengar perbicaraan antara Nabi Ibrahim dan malaikat. Firman Allah pada ayat 71, wa mara'atuhu qa'imah, dan isteri Nabi Ibrahim berdiri di sebalik pintu. Dia dengar perbicaraan, perbualan antara malaikat dan juga suami dia. Fadahikat, lalu ketika mana dia dengar khabar gembira, dia merasa sangat-sangat gembira. Dia gembira. Apakah khabar gembira? Inilah khabar gembira untuk orang yang dah lama tak ada anak. Siapakah wanita isteri Nabi Ibrahim ini? Itulah dia Sarah, isteri pertama Nabi Ibrahim. Dah lama dia tak ada anak. Bahkan isteri kedua Nabi Ibrahim dah ada anak, Hajar, iaitulah anak yang bernama Ismail.
tetapi dia tak ada anak. Namun dia sabar sehingga Allah datangkan khabar gembira, membawa berita, malaikat membawa berita yang dia bakal dapat anak. Maka pada waktu itu bila didengar khabar itu, berita gembira itu, Al-Quran gambarkan fadahikat, lalu dia gembira. Orang yang ada anak, dia tak rasa nikmat anak sebab dia dah ada anak. Manusia, nikmat yang dia dah ada, dia tak akan hargai. Orang yang ada nikmat harta, dia tak rasa orang kena buang kerja, orang yang ini, dia tak rasa, dan dia mungkin tak menghargai nikmat harta yang dia ada. Sama juga orang yang sihat, dia tak rasa orang yang sakit, yang tak boleh makan tu, tak boleh makan ni, tak boleh minum tu, tak boleh minum ni, lalu dia tak hargai nikmat kesihatan dia, lalu dia tak bersenam, dia tak buat apa-apa. Kenapa? Sebab dia sedang ada nikmat tersebut. Orang yang ada nikmat mata, dia tak merasai nikmat mata itu kerana dia ada. Lalu orang buta, kalaulah ada nikmat mata, nescaya dia akan sanggup gadaikan segala-galanya untuk melihat. Manusia, apabila dia ada sesuatu nikmat, dia takkan hargai. Maka begitu juga kita kadang-kala anak kita tak hargai. Bahkan kadang-kala orang disebabkan anak, dijadikan alasan anak itu sebagai beban. Anak itu menyusahkan dia. Anak itu yang kadang-kala boleh menjadi sebab porak-peranda rumah tangga. Sebab anak, macam-macam alasan dia lakukan. Padahal anak itu nikmat. Lalu siapa yang kata nikmat? Sarah alaihassalam. Kerana dia tak ada anak lama. Maka sebelum Allah ceritakan khabar gembira itu apa? Allah cerita dulu gembiranya Sarah. Maka sebab itulah firman Allah, fadahikat. Sarah sangat-sangat gembira. Kenapa? Sebab kejap lagi Al-Quran ceritakan kepada kita nikmat yang ada. Lalu sebab itu, anak adalah nikmat yang sangat besar. Tanya kepada Sarah, tanya kepada orang yang mana tak ada anak, betapa nikmatnya anak. Betapa anak itu sebenarnya adalah nikmat. Maka hargai anak. Didik anak itu supaya menjadi saham akhirat kita. Menjadi anak yang baik, anak yang salih. Jangan disebabkan anak suami isteri bergaduh. Jangan disebabkan anak, maka pada waktu itu manusia berbalah. Anak adalah nikmat. Anak adalah sesuatu yang patut dihargai, sesuatu yang patut disyukuri. Maka apakah nikmat? Al-Quran ceritakan keadaan selepas mendengar berita, baru Allah ceritakan nikmat tersebut kepada kita. Nak tunjuk besarnya nikmat anak ini. Maka firman Allah, fabasyarnaha, maka kami berikan khabar gembira kepada Sarah. Apakah khabar gembira itu? Bi Ishaq, yang mana Sarah bakal mendapat anak lelaki yang bernama Ishaq. Dapat anak lelaki, dan anak itu Allah dah beri nama siap-siap, nama dia adalah Ishaq. Lalu daripada tempat yang lain daripada Al-Quran, minta maaf, bismillahirrahmanirrahim. Daripada tempat yang lain daripada Al-Quran, kita akan patah balik pada ayat ini. Daripada surah Saffat, juz yang ke-23. Pada muka surat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada surah Saffat, juz yang ke-23, yang mana surah yang datang selepas surah Yasin, surah Saffat. Pada muka surat 450. Pada muka surat 450, yang tadi kita akan patah balik, kita baca ni dulu menceritakan tentang Ishaq. Lalu pada muka surat 450, pada surah yang ke-37, surah Saffat, maka kita nampak pada ayat yang ke-112, Allah menceritakan perkara yang sama. Pada ayat 112, Allah menceritakan, dan kami berikan khabar gembira kepada Ibrahim dengan Ishaq. Lalu muka surat 450, pada surah yang ke-37, surah Saffat, ayat 112. Ayat 112.
Lalu surah Saffat ayat 212 sebenarnya sedang menceritakan kepada kita kisah Nabi Ibrahim sembelih anak dia Ismail. Nabi Ibrahim Allah perintahkan untuk sembelih anak dia Ismail. Lalu dia buat. Memang dia buat. Dia sembelih anak dia. Cumanya Allah gantikan dengan binatang korban, dengan binatang yang lain. Lalu ketika mana Allah hargai yang Nabi Ibrahim sanggup korbankan anak dia kerana perintah Allah, maka firman Allah pada ayat 112, وَبَشَّرْنَاهُ, dan kami berikan khabar gembira kepada Ibrahim. Apakah khabar gembira bila dia sanggup korbankan anak dia? Maka firman Allah, بِإِسْحَاقَ, dengan kami kurniakan Nabi Ibrahim dengan Ishaq. Dan Ishak itu apakah dia punya kelebihan dia? Nabiya. Ishak itu adalah Nabi minas salihin, daripada kalangan orang-orang yang baik. Lalu belum dapat anak lagi, Allah dah maklumkan kepada Ibrahim, disebabkan engkau sanggup korbankan satu-satunya anak yang engkau ada, Ismail. Walaupun Ismail ini engkau dapat setelah beberapa ketika, maka kami gantikan Ismail itu bukan sekadar dia tidak dikorbankan, namun kami berikan satu lagi anak yang juga anak lelaki, dan juga anak itu adalah Nabi. Lalu sebab itu kita nampak Nabi Ibrahim dia Nabi. Anak pertama dia Ismail pun adalah Nabi. Anak yang kedua Ishak pun adalah Nabi. Kenapa kita baca ayat ini? Sebab orang-orang Nasrani dan juga orang Yahudi mengatakan yang abang adalah Ishak, sebab mereka daripada keturunan Ishak, dan Nabi Ismail adalah anak yang kedua, bahkan mereka panggil anak luar nikah. Kerana daripada situ datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-iyadzubillah. Namun seperti mana Al-Quran tegaskan, anak yang pertama adalah Ismail. Ketika mana Ismail nak disembelih dan dia buat, maka Allah gantikan dengan anak yang kedua, itulah Ishak. Dan kita patah balik pada surah Hud tadi, muka surat 230. Lalu firman Allah pada surah Hud, surah yang ke-11, ayat yang ke-71. Maka firman Allah, فَبَشَّرْنَاهَا, kami berikan khabar gembira kepada kepada Sarah, bi Ishaq, yang dia akan dapat anak bernama Ishaq. Dan anak itu Nabi. Sebelum lahir lagi Allah sebut Nabi yang minas salihin, seperti mana dalam surah Saffat tadi, anak itu adalah Nabi. Bukan sekadar dia Nabi, wa min wara, dan Allah janji lagi kepada Sarah, dan selepas daripada Ishak datangnya cucu yang bernama Yaqub, dan Yaqub pun adalah Nabi. Lalu akibat daripada kesabaran Sarah yang lama dah tak dapat anak, Allah bagi kepadanya Yaqub, yang Allah bagi kepada ni Ishak, yang mana adalah Nabi, dan anak kepada Ishak, cucu kepada Sarah, Yaqub pun adalah Nabi. Lalu inilah Nabi yang satu-satunya keturunan dia banyak Nabi. Itulah dia, anak dia dua lelaki, dua Nabi. Nabi Ibrahim Nabi, anak lelaki pertama dia Ismail Nabi, anak lelaki keduanya Yaqub, Ishak pun adalah Nabi, cucu dia Yaqub adalah Nabi, dan cicit dia anak kepada Yaqub yang bernama Yusuf pun adalah Nabi, berkat pengorbanan susah payah Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Bila Sarah mendengar yang dia bakal dapat anak, maka pada waktu itu dia melahirkan ta'ajub, seperti mana firman Allah pada ayat 72. Dan di sinilah pengajaran yang kita nak ambil. Firman Allah menceritakan tentang jawapan Sarah bila dia dengar kata-kata malaikat dia akan dapat anak. Firman Allah, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuz. Firman Allah, qalat, berkatalah Sarah, ya wailata, alangkah menakjubkan, alangkah menghairankan, alangkah ajaibnya. A'alidu, adakah aku boleh melahirkan anak? Wa ana ajuz, ini pengajaran dia. Wa ana ajuz, dia bertanya, bagaimana aku boleh melahirkan anak? Wa ana ajuz, padahal aku sudah tua.
aku sudah sangat tua. Lalu dia sebutkan keburukan ataupun kekurangan aib itu diri dia dulu. Dia kata dirinya dulu, wa ana ajuz, dan aku adalah seorang yang sudah tua. Wa hadza ba'li syaikha, barulah disebut tentang suami dia, dan suamiku juga adalah seorang yang sangat tua. Inna hadza la syai'un ajib, sesungguhnya ini adalah sesuatu perkara yang luar biasa. Qalu, ayat 73, berkatalah malaikat, ata'jabina min amrillah, adakah kamu wahai Sarah merasa takjub dengan urusan Allah? Sesungguhnya rahmat Allah, keberkatan Allah itu sangat luas ke atas kamu ahli keluarga para Nabi. Tetapi ini adalah tambahan yang kita nak ambil pengajaran adalah bila Sarah berkata macam mana nak dapat anak? Aku dah tua. Al-Quran tegaskan dia mulakan dengan kata dirinya dulu. Dia tak kata suami dia dulu. Dia kata dirinya dulu. Kita akan faham bila kita baca kisah kedua. Kisah kedua adalah kisah Nabi Zakaria, pun adalah mempunyai situasi yang sama, tak ada anak. Nabi Zakaria alaihimussalatu wassalam. Lalu Nabi Zakaria pun sama. Kita boleh baca kisah Nabi Zakaria, lalu kita ingat ayat 72, poin dia adalah pada perkataan wa ana ajuz, bagaimana aku nak melahirkan anak padahal aku dah tua. Dan kisah yang kedua adalah kisah yang ada dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran, kita boleh buka surah Ali Imran pada muka surat surah Ali Imran, pada awal surah Ali Imran, pada muka surat yang ke-54. Pada muka surat yang ke-54. Muka surat 54 ayat 37. Ayat 37 muka surat 54. Ayat 3, muka surat 54 surah yang ketiga Ali Imran, ayat 37, awal surah Ali Imran. Lalu pada awal surah Ali Imran, pada ayat 37, pada surah yang ketiga, muka surat 54, ayat dia panjang, kita nak mulakan daripada hujung ayat, tapi saya akan baca daripada awal ayat. Lalu pada ayat 37 firman Allah, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasana. Firman Allah pada pertengahan ayat 37, wa kaffalaha Zakaria, dan Maryam mula dijaga oleh Zakaria. Maryam adalah wanita pertama yang masuk ke dalam tempat ibadah agama-agama yang terdahulu. Daripada Maryam lah kita nampak mula wanita-wanita yang kita panggil nan ataupun biarawati mula ada dalam gereja. Sebelum itu hanya lelaki sahaja, wanita tak ada. Lalu Maryam adalah wanita yang pertama yang diambil, dan dijaga dalam gereja, dalam tempat ibadah itu oleh pakcik dia, Nabi Zakaria. Macam mana hubungan antara Maryam dan Nabi Zakaria? Ulama tafsir berbeza pendapat. Yang pendapat kita boleh ambil adalah Nabi Zakaria punya isteri adalah adik-beradik dengan Maryam punya mak. Bererti Maryam ini adalah anak saudara dia. Maka pada waktu itu Nabi Zakaria ketika mana dia masuk berjumpa dengan Maryam, dia nampak sesuatu benda yang pelik. Firman Allah, kullama, setiap kali, dakhala alaiha, Nabi Zakaria masuk ke tempat Maryam, al-mihrab maksudnya tempat Maryam beribadah, wajada indaha rizqa, Nabi Zakaria nampak di sisi Maryam adanya rezeki, adanya buah, adanya makanan, padahal pintu tertutup, tak ada sesiapa yang masuk ke sisi Maryam. Maka pada waktu itu dia berasa hairan. Maka berkatalah Nabi Zakaria, qala, Nabi Zakaria bertanya, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hadha, daripada mana kamu mendapat rezeki ini? Pada waktu itu Maryam menjawab, qalat, berkata Maryam, huwa min indillah, rezeki ini bukan pemberian manusia, ianya adalah anugerah daripada Allah.
Dan Maryam dia memberi tazkirah, memberi kuliah, memberi peringatan kepada Nabi Zakaria padahal dia Nabi. Maryam berkata, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Wahai pakcik, sesungguhnya Allah boleh beri rezeki kepada sesiapa yang Allah kehendaki tanpa ada sebarang perhitungan. Bila Nabi Zakaria ditegur oleh Maryam, dia tanya daripada mana dapat rezeki, padahal rezeki memang daripada Allah. Dan bila Maryam tegur dia, maka kat situ dia mula ambil pengajaran. Dia tak marah, dia tak melenting. Dia mula ambil pengajaran, kalaulah Allah boleh mampu memberi rezeki kepada Maryam dalam keadaan tertutup semua asbab, tak ada orang boleh masuk, tak ada benda boleh masuk ke dalam tempat ibadah Maryam kerana sentiasa tertutup. Kalau Allah mampu memberi rezeki kepada Maryam tanpa asbab, maka kat situ Nabi Zakaria ambil pengajaran, Allah pun mampu memberi anak kepadaku walaupun tanpa asbab, walaupun aku dah tua. Kerana pada waktu itu Nabi Zakaria tak ada anak. Maka sebab itu bila dia ditegur oleh Maryam, dia tak marah. Walaupun dia Nabi, maka dia terus berdoa. Sebab itu bila dia tersentak daripada lamunan dia, daripada teguran Maryam, firman Allah pada muka surat 55 pada ayat 38, hunalika, pada ketika itu juga, da'a Zakaria Rabbah, Nabi Zakaria terus meminta kepada Allah. Apakah doa dia? Qala, berdoa Nabi Zakaria, Rabbi, wahai Tuhanku, seperti mana engkau memberikan rezeki kepada Maryam tanpa asbab, habli, anugerahkanlah kepadaku, untukku, min ladunka, semata-mata daripada kurniaanmu, daripada sisimu, zurriyatan, anak keturunan, tayyibatan, yang elok, yang baik, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar akan permohonan. Lalu kata para ulama tafsir, Nabi Zakaria bukanlah kali pertama berdoa. Sebelum tu dia dah berdoa minta anak. Dia dah berdoa minta anak. Berbezanya kali ini doa ini Maryam Allah boleh beri rezeki tanpa asbab. Maka kat situ timbul keyakinan bahawa sebenarnya Allah boleh bagi rezeki kepadanya dengan tanpa asbab. Kat sini apa pengajaran kita boleh ambil? Manusia tu mungkin dia berdoa, dia dah berdoa bertahun-tahun mungkin, tetapi berbeza doa yang dia biasa buat dengan doa yang tiba-tiba kerana sesuatu peristiwa, sesuatu pengajaran yang dia boleh ambil. Kat situ bila dia yakin, doa dalam keadaan dia yakin doa adalah berbeza. Doa seseorang itu, kerana doa itu bukannya daripada lidah, doa itu daripada hati. Lalu bila seseorang itu dia yakin dan dia minta, doanya adalah sangat-sangat berkesan dan sangat-sangat powerful. Maka ketika itu datanglah malaikat memberi khabar gembira. Ayat 39, fanadathul malaikah, maka datangnya malaikat menyeru Nabi Zakaria, wa huwa qaim, dalam keadaan Nabi Zakaria masih lagi berdiri, yusalli, dia sedang beribadah, sedang solat, fil mihrab, di dalam tempat ibadahnya. Apakah yang malaikat maklumkan kepada Nabi Zakaria? Annallaha, sesungguhnya Allah, yubashiruka, memberi khabar gembira kepada kamu wahai Zakaria, biyahya, yang engkau bakal dapat anak lelaki bernama Yahya. Dan sama juga kita boleh nampak segala sifat baik ada pada Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallah, wa sayyida, sifat yang kedua, wa hasura, sifat yang ketiga, dan yang kita nak ambil poin adalah sifat yang keempat, wa nabiyya, bayi itu belum lahir, malaikat dah maklumkan dia adalah lelaki, nama dia adalah Yahya, dan dia pun bakal seorang nabi. Lalu daripada sini kita nampak Sarah dapat khabar gembira Ishak Nabi. Nabi Zakaria dapat khabar gembira yang mana anaknya Yahya adalah Nabi.
Apa pengajaran kita boleh dapat? Orang yang mana diuji dengan dapat anak lambat, kadangkala anak itu bila dia kekal sabar, dia kekal meminta, dan kalaulah dapat Allah kurniakan, sebenarnya anak itu insya-Allah menjadi anak yang sangat-sangat bernilai dan patut dididik untuk menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Bila Nabi Zakaria mendengar dia bakal dapat anak, maka Nabi Zakaria hairan, dia terkejut. Maka pada waktu itu Nabi Zakaria berkatalah Nabi Zakaria, Rabbi, wahai Tuhanku, anna yakunu li ghulam, bagaimana aku nak mendapat anak lelaki, wa qad balaghani, padahal sesungguhnya aku telah tiba pada usia al-kibr, yang sangat-sangat tua. Wahai Allah, aku dah sangat-sangat tua. Dia tak kata isteri dia dulu, dia kata aku dulu, ya Allah. Sama macam Sarah. Sarah bila dia kata macam mana aku nak dapat anak, daripada sudut logiknya mustahil. Kenapa? A'alidu wa ana ajuz, aku dah tua. Itu isteri kepada Nabi Ibrahim, Sarah. Dalam kisah ini Nabi Zakaria pun sama. Dia tak kata isteri dia dulu, dia tak kata orang lain. Apa dia kata? Dia kata anna yakunu li ghulam wa qad balaghani, padahal aku telah tiba pada usia yang al-kibr, pada usia yang tua. Padahal isteri Nabi Zakaria bagaimana? Firman Allah barulah disebutkan tentang isterinya, wa mar'ati aqir, dan isteriku adalah seorang yang mandul. Daripada sudut logik sepatutnya disebut isterinya dulu, sebab isterinya mandul. Berbeza dengan isteri Nabi Ibrahim. Isteri Nabi Ibrahim dah berusia, tak mandul. Tetapi isteri Nabi Zakaria mandul. Walaupun isteri Nabi Zakaria akhir mandul, Nabi Zakaria tak ceritakan kelemahan, keburukan isterinya. Nabi Zakaria ceritakan dirinya dulu, aku adalah seorang yang tua dan isteriku adalah seorang yang mandul. Maka daripada sini, sebab itulah kata para ulama tafsir. Apa kata para ulama tafsir? Kisah yang pertama tadi adalah kisah tentang Sarah, isteri Nabi Ibrahim. Kisah yang kedua adalah kisah tentang Nabi Zakaria alaihi wassalatu wassalam. Apa kata para ulama tafsir? Kullum minhuma, setiap daripada dua orang yang kita dah dengar kisah mereka, itulah Sarah dalam surah Hud, surah yang ke-11, Nabi Zakaria dalam surah yang ketiga Ali Imran. Setiap daripada dua orang ini, yang mana walaupun mereka dah lama tak ada anak, apa yang mereka cakap? Takkan lama mereka mulakan bercakap anin nuqsil ladzi fi, tentang keburukan, tentang kelemahan, tentang keaiban yang ada pada diri mereka. Dia tak sebut tentang pasangan dia, dia tak sebut tentang orang lain. Macam Nabi Zakaria, ikutkan logik sepatutnya disebut tentang pasangan dia dulu, sebab pasangan dia yang mandul, isteri dia mandul. Namun tidak, kata para ulama tafsir, pengajaran yang kita boleh dapat daripada dua kisah ini, bagaimana Sarah mengajar kita, Nabi Zakaria mengajar kita, manusia itu dia adalah orang yang hebat apabila dia mula bercakap tentang buruk dia. Maksudnya bukan bercakap, bukan nak cerita pada orang tentang buruk kita, tidak. Dia mula nampak buruk dia sebelum dia nampak buruk orang lain. Qabla nuqsi syariki hayati, sebelum dia bercerita tentang buruk pasangan dia, tentang kekurangan pasangan dia. Dan inilah sebenarnya bagaimana kita hilang daripada masyarakat kita. Masing-masing hanya nampak mulia dia, masing-masing hanya nampak kebaikan diri dia, masing-masing hanya nampak tentang kemuliaan dirinya. Dia tak nampak buruk dia. Bila tak nampak buruknya, nampak buruk orang lain, tak nampak kebaikan orang lain, nampak hanya kebaikan diri sendiri.
Di situ dengan mudah manusia menjadi sombong. Di situ manusia dengan mudah dia akan pandang rendah pada orang lain. Kenapa? Sebab orang lain tak baik, dia yang baik. Orang lain tak bagus, dia yang sempurna. Maka di sini pada dua kisah ini, sebenarnya benda yang makin hilang daripada kehidupan kita, nampak buruk dulu kita sendiri, nampak kekurangan diri sendiri sebelum menceritakan tentang keburukan orang lain. Sebab itulah disebutkan di sini, aina nahnu min hadzal khuluqil azim, di manakah kita daripada akhlak yang mulia. Sebab itu Allah ceritakan kepada kita kisah Sarah dan juga kisah Nabi Zakaria, bukan sekadar suruh kita tahu yang mereka ini dapat anak, tidak, tetapi supaya kita mengambil pengajaran daripada kedua kisah ini. Jadilah seperti mereka. Nampak buruk diri, kadang-kadang manusia, cuba kita muhasabah diri kita, apakah keburukan kita? Kadang-kala bila kita suruh seseorang itu ataupun kita suruh diri kita sendiri cari 10 keburukan kita, 10 je, tak banyak, dia tak nampak apa-apa keburukan. 10 je. Contohnya Umar, apa keburukan kau? Apa keburukan aku? Nampak macam tak ada. Maksiat pun tak buat. Aku ni baik, aku ni sempurna. Lalu tetapi bila kita kata, cuba kau tengok orang tu, apa keburukan dia kau nampak? Kat situ dia kata, orang ni satu, dia pendek, dia jalan pun kelakar, dia punya kepala pun macam ni, dia punya mulut pun macam ni, mata dia pun nampak macam tertutup dia bila berjalan, kulit dia pun nampak banyak jerawat. Manusia bila bercakap tentang orang lain mudah. Kenapa? Sebab kita dah dibiasakan bercerita tentang buruk orang lain. Bahkan seperti mana dalam surah At-Taubah, firman Allah, bagaimana manusia memang benda itu yang dia suka dengar. Dia suka mendengar tentang benda-benda yang tak baik. Dia suka mendengar. Maka sebab itulah kita nak berubah. Kita nak menjadi orang yang pandang keburukan diri sendiri sebelum nampak keburukan orang lain. Orang yang kalau nak bercakap tentang keburukan, bercakap tentang keburukan dan kelemahan diri sendiri sebelum bercakap tentang kelemahan dan keburukan orang lain. Kalaulah tidak, akan lahir sombong. Manusia itu bila ada sombong, sombong itu adalah menjadi sebab iblis dihalau keluar daripada syurga. Dan bila sombong itu tak dirawat, sombong itu akan berubah menjadi hasad, berubah menjadi dengki. Dan bila manusia itu dengki, pada waktu itu dia dah terhijab daripada nampak apakah yang baik, apakah yang halal dan apakah yang haram. Dia bila dengki, dia nak buat apa yang hati dia suka, dia nak menjatuhkan orang yang dia dengki. Kenapa? Sebab seperti mana orang-orang Yahudi, walaupun dia hafal Taurat, walaupun dia kenal Taurat, orang Nasrani pun sama, mereka kenal Nabi seperti mana anak sendiri. Namun dalam Al-Quran bila Allah cerita kenapa, sebab orang Yahudi dan Nasrani tidak beriman kepada Nabi, seperti mana dalam surah Al-Baqarah, antara sebabnya adalah hasadam min ayadi anfusihim, kerana dengki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka dengki? Sebab mereka anggap Nabi ini daripada bangsa Arab, bangsa yang mereka tak suka. Kenapa mereka tak suka dengan bangsa Arab? Padahal itu pun manusia. Sebab mereka anggap mereka bangsa yang baik. Itulah Bani Israel. Oleh sebab itu kata Imam Ghazali, dengki tak lahir sekelip mata, dengki lahir daripada takabur, daripada sombong. Dan sombong lahir daripada mana? Bila kita pandang rendah pada orang lain. Bagaimana kita boleh pandang rendah pada orang lain? Antara sebab kita nampak buruk pada banyak orang lain dan kita tak nampak buruk pada diri kita. Bila kita nampak orang lain banyak buruk, adakah kita masih akan muliakan dia? Tidak. Kita nampak orang tu banyak buruk, banyak kejahatan, banyak kesilapan, automatik kita akan anggap diri kita lebih baik. Bila kita anggap diri kita lebih baik, kita pandang rendah pada orang tersebut, lahirnya sombong. Sombong akan makin teruk, lahirnya dengki. Bila dengki,
Cukuplah melihat contoh orang Yahudi dan Nasrani. Al-Quran menyebut antara sebab mereka tak nak beriman pada Nabi walaupun kenal Nabi seperti mana anak sendiri, hasadam min indi anfusihim, kerana dengki kepada Nabi SAW yang Nabi itu bangsa Arab, bukan daripada kalangan mereka Bani Israel. Maka inilah dua kisah yang sebenarnya banyak pengajaran yang kita dapat, sebenarnya banyak manfaat yang kita dapat. Maka mulalah melihat keburukan diri sendiri. Sebab itu kata para ulama, pentingnya muhasabah. Muhasabah untuk apa? Muhasabah adalah untuk tengok balik diri kita. Sebab itu pentingnya muhasabah. Berkatalah Umar bin Khattab, hasibu, muhasabah diri kamu qabla an tuhasabu, sebelum kelak Allah yang akan banyak soal kamu, sebelum datangnya hisab. Soal diri kamu sekarang, muhasabah diri sekarang, tengok kekurangan, kesilapan dan sekarang. Sebab itu bila tak adanya muhasabah, sebab itu manusia tak nampak maksiat dia. Keburukan yang paling besar bila manusia tak nampak maksiat dia, apakah dia? Manusia takkan taubat. Bila dia tak bertaubat, macam mana dosanya nak hilang? Padahal sebenarnya manusia itu tak patut pun masuk neraka. Manusia itu tak patut pun masuk neraka. Kenapa? Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang mana dia bertaubat daripada dosa, kaman la zambalah, dosa itu dah tak ada, dosa itu dah hilang, dosa itu dah dihapuskan oleh Allah. Seolah-olah tak ada dosa. Bila dia buat maksiat, dia bertaubat dengan taubat yang cukup syarat, dosa itu dah tak ada. Tetapi kenapa manusia tak bertaubat? Sebab dia tak nampak dosa dia. Kenapa dia tak nampak dosa dia? Sebab dia tak nampak kelemahan dia, sebab dia tidak melakukan muhasabah. Maka sebab itu pentingnya kita muhasabah diri kita. Ambil waktu seketika, cek diri kita, sebenarnya kita tak sempurna, sebenarnya banyak kekurangan, maksiat dan dosa. Daripada situ kita boleh hilangkan sifat sombong, dan daripada situ kita boleh mudah untuk bertaubat. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga ada manfaat daripada pertemuan pada malam ini. Apa yang baik semestinya daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan. Subhanallah bihamdihi subhanallah.